Bani Israel memberikan banyak kemuliaan. Cerita surah Maidah, cerita surah Baqarah, cerita surah Nisa, Ali Imran, ini semua mengisahkan tentang kemuliaan yang Allah SWT bagi kepada Bani Israel. Ya, Maidah akan ada ulangi. Ya. Perintah Allah untuk menyembelih sapi, Baqarah, membuktikan. Itu semua kepada Bani Israel. Tetapi di sini bila kita baca Quran, kita baca tafsir, rupanya dalam Allah bagi kemuliaan itu kepada mereka, mereka menjadi pengkhianat kepada agama. Kenapa Allah SWT ceritakan Bani Israel ini kepada Rasulullah? Quran itu Rasulullah cerita tentang Bani Israel. Sebab tuan-tuan, satu fakta, kalau kita rasa kagum dengan Israel, ada orang kagum Israel ini, bagus dari Israel ini, orang ini teknologi, pandailah mengontrol dunia. Kalau ada orang kagum dengan Yahudi, nak jadi Yahudi, Medan. Medan dia tak boleh. Bahasa siap. Tak boleh. Ya, tak boleh nak jadi Yahudi. Pasal apa? Dalam agama Yahudi, nak jadi Yahudi mesti mak dia Yahudi. Kalau bapa dia Kristian, kalau bapa dia Yahudi, pergi kahwin dengan Cina contohnya. Perempuan Cina. Contohnya Ariel Sharon pergi kahwin dengan Li Pang, contohnya Cina, atau Minaci, atau orang Jawa lah, contoh. Maka anak tu lepas tu dia tak boleh jadi Yahudi. Yahudi hanya apabila mak dia Yahudi. Mak kalau kahwin dengan Cina tak ada masalah. So maknanya nak jadi Yahudi mesti mak dia Yahudi. Ada mak Yahudi? Tak ada, jangan mimpi jadi Yahudi. Mak Yahudi, anak dapat bin tu maknanya keturunan tu keturunan Yahudi. Sebab tu kumpulan Yahudi ni sangat sedikit dan mereka tidak menerima conversion. Siapa nak jadi Yahudi, ahlan wa sahlan, tak ada. Tak ada. Hanya yang menerima conversion masuk dalam agama dua je, Islam, Kristian. Agama lain tak. Tapi sebenarnya agama lain pun tengok, ada perkembangan baik, jadi kita pun terima lah. Hindu pun terima, Buddha pun terima. Tapi dalam ajaran asal dia tak terima. Tak ada dalil yang mengatakan terima. Bukti daripada mereka tak ada terima. Mereka di kalangan puak-puak dia je. Tapi kalau tengok ada Melayu buku baik di situ, dia confirm. Ini memang ajaran sesat. Hindu sama Hindu pun kata ini ajaran sesat. Jadi maknanya dia asal tak terima. Yang terima secara keseluruhan jumhur ulama Islam dan jumhur padri-padri dua agama ni saja yang menerima conversion. Sami-sami dia tak buat jumhur. Kita ijma', sami-sami maknanya menerima siapa-siapa nak jadi agama ni, tak ada. Yang pergi jadi Hindu tu gatai. Kalau ditanya dengan Tok Sami pun kata aku tak terima Hindu dia. Kira begitulah. Cuma kau nak pakai rumpun nala ke, kau pakailah. Tak ada masalah. Tapi nak jadi Hindu yang pure tak boleh sebenarnya. Begitu juga dengan Buddha sebenarnya. Buddha ni sekadar mengamalkan dengan falsafah je. Tapi hakikatnya dia bukan jadi Buddhis yang hakiki. Itulah ketuan. Tak apalah. Itu cerita kemudian. Baik. Bila Yahudi ni tuan-tuan, Allah SWT memberikan mereka kemuliaan. Kemuliaan ini diturunkan melalui kitab Taurat. Kemuliaan ini diberikan melalui kitab Taurat kepada Nabi Musa AS. Kemuliaan ini juga sama kes dia dengan Islam. Bila Allah memuliakan umat Islam, Allah muliakan dengan Quran. Tanpa Quran, umat Islam tidak akan mulia. Keizzahan, kehebatan Islam bila ada Quran. Bila tak pakai Quran, tidak ada izzah pada umat Islam. Begitu juga Yahudi. Yahudi ni izzah dia dulu, yang nama Bani Israel ni, izzah dia hebat dia kerana ada Taurat. Sebab itu tuan-tuan, bila kita kaji Taurat ni tuan-tuan, buku-bukunya ada banyak ajaran yang mirip kepada Islam. Banyak ajaran dalam Taurat mirip kepada Islam. Kenapa mirip? Kerana itulah perintah Allah kepada Bani Israel. Itulah perintah Allah kepada Nabi Musa. Malangnya apa yang diceritakan oleh Quran, perangai
yuharifuna al-kitaba bi aydihim. Mereka ni mentahrif, macam disebut sebelum ni. Tahrif ni makna modify, diubah suai, ya, mengubah suai ajaran Taurat mengikut kehendak sesuka hati mak bapak dia. Sesuka hati take dia masih dia. Jadi oleh kerana itu, maka Allah tarik balik kemuliaan itu kepada mereka yang asalnya diberikan kepada Bani Israel. Perintah Allah kepada Bani Israel disebut dalam Bible, ya, Bible. Bible ni maknanya dia gabungkan Taurat dan Gospel, bukan Taurat dan Injil. Jangan salah. Kalau kata Ustaz, Bible ke Injil? Tak. Ya. Nah, saya ulang ya. Bible yang tuan-tuan pergi hotel 5 star tu, pergi hotel 5 star. Tuan pernah tak pergi hotel 5 star Malang? Ya. Saya Ustaz tak pergi pun pergi hotel 5 star. Dia orang bayar. Sekarang tuan Haji ada Bible. Bible tu jangan takut nak pegang. Ini Ustaz boleh pegang Ustaz? Apa hukum memegang Bible? Pegang hadis pun tak apa. Ya, pegang je lah. Bible yang tuan tengok dalam laci tu, Bible tu dia bukan Taurat dan Injil, dan dia bukan Injil. Yang kisah Injil pada Nabi Isa tu bukan. Bible itu adalah gabungan Taurat. Gabungan Taurat dan Gospel panggil. Gospel ni good news, berita baik. Ya. Itu kita cerita dalam bila kita kaji nanti Bible. Baik. Satu kita faham, dalam Bible tu dia bukan Injil. Pasal Injil ni diturunkan kepada Nabi Isa. Kita faham Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dalam Bible tu ada kisah Nabi, ada sebahagian bahagian tu ada cerita tentang Nabi Musa, ataupun ada cerita tentang hukum hakam yang diturunkan kepada Nabi Musa. Hukum hakam dalam Bible kita kalau tuan-tuan buka muka depan tu, saya terdelete, reformat, jadi hilang habis data-data tu. Jadi saya dulu pernah tunjuk dekat tuan-tuan, tak apa nanti saya masukkan balik data tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam Bible tu, dia tulis pertama Old Testament, Perjanjian Lama. Tak cerita apa, Bible cerita Quran tak boleh ni. Dah, kena faham ni musuh ni. Dia menggunakan Bible untuk menyerang Islam. Pasal tu kalau kita nak faham tentang isu Palestin, kena faham kedudukan ini. Ya, kena faham kedudukan Taurat, kena faham kedudukan Quran dalam rangka kita kata kita nak balikkan Palestin kepada umat Islam. Kalau tak faham, teriaklah. Wadah teriak. Oh, kita nak selamatkan Palestin. Jangan war in Palestin, no war in Palestin. Minta maaf tuan-tuan, pakcik-pakcik ya. War in Palestin akan terus berlaku sampai hari kiamat. Jangan ada kata tak payahlah war. Tak boleh. Pasal apa? Nabi SAW telah mengisytiharkan. Ini dulu. Ya, apa Nabi kata? La taqumus sa'ah hatta yuqatil muslimul yahud. Tidak akan berlaku kiamat sampailah berlakunya orang Islam membunuh orang-orang Yahudi. Bunuh tuan-tuan. Peranglah, berbunuh. Wa yaqulul hajar wa syajar, sampai pokok dan batu pun berkata, Ta'al ya muslim, ya Abdullah, hadha khalfi yahudi faqtuluh illa syajaratil ghadba fa innahu min syajaratil yahud. Hadis muttafaq alaih. Hadis sahih. Hadis Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sampailah berlaku perbunuhan antara Islam dan Yahudi. Sampai pokok pun cakap. Sekarang tak cakap lagi, maknanya akan cakap pokok. Ini akidah kita yang berpegang kepada sunnah. Pokok pun cakap. Hanya lain kali tu Ajizul dan grup dia kalau pergi ke Gaza tu, dia jumpa pokok cakap. Pokok cakap, memang Ajizul. Ada tu Ajizul ada, tak ada lagi. Tak boleh pergi. Mari. Ya Muslim, ya Allah mari. Ni belakang kau ada Yahudi, bunuh dia. Melainkan pokok warqa. Apa sahaja Yahudi ni dia tanam pokok warqa ni. Dia ambil wilayah-wilayah ni pasal nak tanam pokok antara sebab ni. Selain daripada dia nak bina rumah-rumah bagi penempatan Yahudi, satu orang 14 biji rumah. Orang ni tak ramai rumah lebih. Jadi hakikatnya kita kena faham. Bila kita faham kepada Quran, kita pegang kepada